Okey. Hari ni kita nak tengok kepada kesan tingkah laku seks cyber. Right. Kita tahu, kita dah faham secara asas yang seks cyber tu apa pelakuan yang selalu pelakuan yang dilakukan oleh individu yang mana melakukan tingkah laku yang salah, tingkah laku yang berkaitan dengan seks, such as seperti saling hantar gambar lucah, isyarat lucah, berlaku curang maksudnya antara suami dan isteri ada berlaku curang daripada mana-mana pihak, lepas tu mencari kepuasan seks secara fantasi, suka duduk dalam bilik seorang-seorang tapi dalam diam hantar mesej-mesej secara rambang. Mesej-mesej tersebut pula yang berbau lucah dan menghantar teks lucah kepada individu yang menjadi sasaran. Contohnya kita tak suka, kita tak puas hati kepada orang tu, kita hantar teks lucah kepada orang tersebut. So itu adalah antara 5 tingkah laku yang kita dah belajar pada hari Selasa lepas tentang apa yang nak diperkatakan di bawah tajuk seks cyber ini. So now today kita akan sambung lagi tentang perkongsian seterusnya, iaitu tentang kesan tingkah laku seks cyber ini. Apakah kesan? Bila kita melihatkan kesan anak-anak saya kelas 4SV2, kita harus melihat daripada 3 aspek. Aspek pertama adalah individu, aspek yang kedua adalah keluarga, dan aspek yang ketiga adalah negara. So 3 aspek ini kita harus tengok dengan lebih jelas dan lebih terperinci supaya kita lebih faham apakah dan bagaimana perkaitan bila individu ataupun seseorang itu yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan seks cyber boleh memberi kesan, boleh mempengaruhi orang lain. Itu bila kita tengok soal kesan, kita nak tengok perbuatan yang kita buat tu memberi apa? Adakah memberi kesan yang baik ataupun kesan yang buruk? Okey. Tetapi dalam perbincangan kita hari ini kelas, kesan-kesan yang kita nak melihat ini adalah lebih kepada kesan negatif bagi mereka yang terlibat ataupun melakukan tingkah laku seks cyber ini. Right. Dan sebagaimana yang anda faham, saya rasa kamu semua tahu, bila kita cakap pasal cyber, kita akan identify bahawa ia melibatkan penggunaan internet. Bila melibatkan penggunaan internet, hanya dengan satu jari saja, hanya dengan satu klik saja, kita dah boleh pergi mana-mana. Betul tak, Haikal? Satu klik kamu dah sampai Brazil. Satu klik kamu dah sampai Gdansk. Tengok macam mana Manchester United kalah dengan Villarreal melalui sepakan penalti. Hanya satu klik sahaja. Tetapi everything terletak di tangan kita. Kita nak pilih yang mana? Kita nak tengok benda yang baik ataupun benda yang buruk. Okey, kesan. Yang pertama adalah melibatkan keruntuhan akhlak. Akhlak adalah kepribadian kita. Bagi mereka yang melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan seks cyber ini telah melakukan perkara-perkara yang menjejaskan. Perkara-perkara yang boleh menyebabkan akhlak dia menjadi buruk. Sebab kita tahu, contohlah kita kata macam ni. Kalau hari-hari kita kita buat benda baik je, kita berkawan dengan orang baik je, so kita akan jadi baik. Akan tetapi kalau tiba-tiba ada di kalangan kawan-kawan kita tu yang ada sedikit nakal, bukan jahat nakal. Dia cakap, Kal, jom isap rokok. Dah rokok, aku belanja kau. Hari pertama mungkin Haikal tolak, tapi lama-lama kalau duduk, selalu orang duk ajak, mungkin Haikal akan mencuba. Mungkin. So dekat situ kita nampak bahawa apabila kita melakukan perkara seumpama ini, kelama-kelamaan akhlak kita pun akan boleh jatuh, hilang dan runtuh. Itu yang pertama, keruntuhan akhlak. Yang kedua adalah pornografi kanak-kanak. Bila kita cakap pornografi ini adalah gambar lucah. Okey? Ataupun foto lucah. Okey, ini adalah perbuatan sama ada mengambil, menerima atau menghantar. Sesetengah mereka ni kita tahu orang nakal. Macam saya cakap tadi, nakal. Baru saja couple in love apa semua cakap, adalah cakap mesej. Contohlah kita kata nama dia tu siapa nama kita kata nama dia Ayu. Ayu,
aku rindu dekat kau. Kau tolong hantar gambar dekat aku. Nampak? Kau gambar lah. Kau ambil lah gambar pos-pos yang cantik, yang comel. Tenang lah aku nak tengok kau. Okey, kita nampak bagaimana Ayu diminta untuk menghantarkan gambar kepada individu yang minta. So, kita nampak kita tanpa segan, tanpa silu, kita percaya orang tu kononnya kekasih kita ke dan sebagainya. Kita pun ambil gambar, tak pakai tudung lah, pakai seluar pendek je ke. Lepas tu kita bagi kat dia. Okey, kita nampak kat situ bagaimana foto ataupun yang kita kongsi itu bukan saja sampai ke orang itu. Orang itu juga boleh berkongsi dengan ramai orang. Bila foto tersebut tersebar luas, maka kita sendiri akan malu. Dan maka dekat media sosial pun akan banyak lah gambar-gambar yang berkaitan benda yang sekaitan dengan itu. Sebab orang minta. Kita tak rasa malu, tak rasa segan nak hantar. Sebab kita rasa, itu boyfriend aku lah. So, tolong. Tolong jangan buat. Okay, nombor 3 adalah gangguan seksual. Okay, gangguan seksual ini boleh disifatkan sama ada melalui verbal, tanpa lisan, psikologi ataupun fizikal. Verbal ni kelas adalah melalui percakapan. Contoh. Apa yang nak bagi contoh? Dia kata, kau punya tut besarnya. Kau punya tut cantiknya. Jadi maksudnya itu macam mana serangan bersifat verbal. Okay. Tanpa lisan pula adalah seperti contohlah, dia makan aiskrim. Aiskrim. Kemudian cara dia makan tu menggairahkan. Dia makan lollipop. Cara dia makan lollipop itu menggairahkan. Itu juga bersifat gangguan. Kemudian psikologi. Psikologi. Dia cakap, dia hantar mesej ni. Hantarlah gambar kau waktu masa kau tidur bagi kat aku. Besok dia cakap lagi, hantarlah. Setiap hari dia minta. So, lama-kelamaan kita pun rasa tertekan. Sebab apa? Sebab orang itu minta sedangkan kita tak rela pun. Itu melibatkan gangguan seksual juga. Dan yang terakhir adalah bersifat fizikal. Bila bersifat fizikal ini adalah melibatkan sentuhan secara langsung. Sama ada dia meraba ke, ataupun dia pegang tangan kita ke, pegang bahu kita ke, ataupun macam-macam lah, tarik baju kita ke, itu adalah bersifat fizikal. So, gangguan macam yang saya nyatakan tadi juga boleh memberi kesan. Kesannya disebabkan bila dia individu yang melakukan aktiviti tingkah laku seks cyber yang salah ni, maksudnya mungkin dia tengok video yang melibatkan fantasi. Bila dia melihat fantasi, so dekat kepala otak dia duduk fikir benda-benda yang kuning je. Jadi, bila dia fikir kuning sahaja, dia nampak sesuatu benda, dia pun akan try. Dia akan test. Itu kenapa pelakuan ataupun tingkah laku seks cyber ini memberi kesan kepada individu itu. Itu kita nampak memberi kesan kepada individu. Yang kedua kepada keluarga. Jadi bila kita kata pelajar tersebut telah kena tangkap, maka pihak sekolah akan call parent dia. Bila call parent dia, kawan kelas dia kenal, tahu. Dia orang pun bercakap. So lama keluarga itu pun akan rasa malu. Akan rasa malu. Kemudian cerita tu makin merebak. Lala sekali mungkin orang cakap, sekolah tu kan ada budak tu kan. Sekolah tu jadi malu. Itu melibatkan masyarakat yang lebih besar. Itu sebab kenapa saya cakap kesan individu, keluarga dan masyarakat. Kemudian setelah kita melihat kesan tadi juga, ia juga boleh menyebabkan keruntuhan institusi kekeluargaan. Kita tahu institusi kekeluargaan ini ditunjangkan oleh ibu, ayah, anak-anak. Tetapi kalau kita kata, andai kata, ada di kalangan ahli keluarga itu, contoh ayah ataupun ibu, yang berlaku curang. Ada kekasih gelap lah. Ada boyfriend baru lah, girlfriend baru lah. Menyebabkan dia rasa tidak selesa dengan suami dia yang ada kat rumah. Dia tak rasa selesa dengan isterinya yang ada kat rumah. Because of kenapa? Sebab dia dah ada kekasih-kekasih kat belakang yang dia rasa selesa. So, bila dia dekat rumah dia dah tak rasa selesa, maka keluarga itu akan runtuh. Maka lama-kelamaan yang si ibu akan ikut haluan dia, si bapa ikut haluan dia.
So apa terjadi pada anak-anak? Terkontang-kanting kat tengah, tak ada siapa nak bantu, tak ada siapa nak nasihat dan tolong. Itu yang keempat. So yang kelima adalah bully cyber dan ancaman. Contoh tadi saya katakan pada kamu, Ayu tadi, boyfriend dia minta dia hantar gambar paling seksi lah, paling cantik lah. Dengan gambar yang dihantar oleh Ayu tadi, boyfriend dia boleh bully dia balik. Cakap, engkau Ayu, kau kena datang rumah aku malam ni. Kalau kau tak datang malam ni, aku share gambar kau ni dekat semua kawan-kawan sekolah kita. Itu contoh. Kita nampak macam mana konsep ataupun bentuk bully dilakukan. So maksudnya kesilapan dia, pertama Ayu tadi, dia tak ada rasa bersalah, dia bagi gambar. Tetapi sebenarnya kesan dia juga terhadap Ayu adalah gambar yang dikongsikan tadi juga boleh menjadi bahan untuk bully. Gambar yang dikongsikan juga boleh menjadi orang buat macam-macam. So, tolong jadi mangsa, tolong jangan jadi mangsa bully disebabkan oleh pelakuan kita sendiri. Right. Nah, seterusnya menjadi masa pemerdagangan seks. Yang ni saya takut, yang ni saya risau. Saya harap anak-anak murid saya tidak terlibat lah. Kalau ada terlibat, mohon cari jalan, mohon cari individu yang terbaik untuk berkongsi sebarang isu. Contoh kita kata masa pemerdagangan seks ni adalah contohnya macam saya cakap tadi, Ayu tadi. Contoh kita kata boyfriend dia telah melakukan hubungan dengan dia. Kemudian ambil gambar macam-macam, so Ayu pun dah tertekan. Kemudian siap boyfriend dia cakap begini, siapa nak try girlfriend aku? Kau bayar aku RM50. Contoh. Yang mana Ayu tadi telah menjadi mangsa. Oleh siapa? Oleh boyfriend dia. Mula dia simple. Kongsi gambar. Bila kongsi gambar, kena bully, kena ancam, kena apa? Kena dipaksa melakukan sesuatu benda yang dia tak suka. Dah dia melakukan. Contoh, ambil lagi gambar, dia paksa lagi. Kalau kau tak apa ni dengan kawan aku ni, aku pukul kau. Itu contoh. Itu menjadi mangsa perdagangan seks. Itu maksudnya. Right? Dan yang terakhir adalah gangguan emosi. Gangguan emosi ini seringkali kepada mereka yang ada fantasi seks lah. Contoh kita kata macam ni. Bila mereka yang di mana dekat otak dia kuning je, yang duk fikir benda-benda yang negatif benda-benda yang berkaitan apa yang kita bincang, dia nampak, contohlah kita kata dia nampak seorang budak perempuan pakai seksi, kepala otak dia tak ada fikir lain dah. Budak ni kau dapat kat aku, budak ni, budak ni, budak ni, budak ni. Satu-satu pada pandangan dia. Yang kedua, dia akan cari jalan. Yang mana akhirnya kemungkinan besar dia akan merogol individu-individu tersebut, yang mana otak dia daripada sudut emosi dia, individu tersebut telah dikawal oleh fantasi yang dia cipta sendiri. Seterusnya, tadi kita dah melihat kesan. Apabila kita melihat kesan, seterusnya kita juga harus belajar satu kemahiran macam mana kita nak elak, macam mana kita nak tolak. Ini kita kena belajar. Benda ni kita kena belajar. Sebenarnya macam saya cakap tadi, mukadimah awal tadi, bila kita berhadapan dengan internet, kita berhadapan dengan laptop, kita berhadapan dengan telefon kita yang mana ada data internet, dia boleh bawa kita pergi mana-mana pun. So, segalanya berada di tangan kita, berada di jari kita. Kalau kita memilih laluan yang salah, contohnya benda yang salah, benda-benda yang masuk laman sesawang seks dan sebagainya, laman sesawang yang mencari jodoh, mencari pasangan, maka kita akan dibawa ke situ. Tetapi kalau tangan ni juga hanya tengok benda-benda yang berkaitan nak belajar saja, contoh, hanya tengok berkaitan dengan cara nak memasak saja, contoh, berkaitan dengan cara nak berkebun saja, contoh, berkaitan dengan cara sukan saja, contoh, maka knowledge yang kita akan dapat yang itulah, yang mana kita pergi, yang mana kita tengok, yang mana kita lawat. So, yang sebelah ni saya tunjukkan kepada kesan yang positif, yang sebelah sini tadi saya tunjuk kepada kesan yang negatif. So, terletaklah
Kita nak pilih yang ni ataupun yang ni. Semuanya terletak di tangan kita. Alright. So, kita teruskan dengan kemahiran mengelak. Macam mana kita nak elak? Okay, yang pertama, kita perlu ada jati diri dan motivasi yang kuat. Kita kena ada motivasi yang kuat. Jati diri yang kuat. Apa maksud dia? Adalah kita kena tetapkan hati kita. Kita kena tanam dalam jiwa kita. Jangan lakukan benda-benda yang negatif. Jangan lakukan benda-benda yang bodoh. Jangan lakukan benda-benda yang buruk. Jangan pergi ke laman-laman sesawang itu. Maka jika kita dah set diri kita begitu, maka kita tak akan pergi ke arah itu. Kita tak akan pergi. Kita akan selamat. Kemudian, yang kedua, kehidupan beragama. So, kita nampak bahawa setiap individu memang ada agama. Bahawa agama itu akan membantu kita daripada melakukan benda-benda yang tak baik. Kita tahu bila kita ada agama, bila kita belajar agama, kita ikut apa yang agama ajar, dia akan hanya mengajar kita untuk melakukan benda yang baik. Tak ada agama yang mengajar melakukan benda yang jahat. Sebab dalam contoh dalam Islam, sebab saya beragama Islam, dia kata amal ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya buat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu dalam agama Islam. Mengajar kita hanya buat benda baik dan jangan buat benda yang buruk. Okay? So, balik kepada agama, fahami agama masing-masing. Dan kalau Islam solat cukup, puasa, hormati ibu bapa, insya-Allah kita akan okey. Right. Nombor 3 adalah menjalani kehidupan bermasyarakat. Kenapa menjalani kehidupan bermasyarakat ini perlu ada? Sebabnya, bagi mereka yang terlibat dengan salah laku seks cyber ini, dunia dia adalah gadget. Sama ada laptop ke, telefon ke, dia akan menghadap benda tu duduk dalam bilik. Duduk dalam bilik dia. Kemudian dia buka, dia tengok. So, dia tak ada melibatkan komunikasi dengan masyarakat luar. So, jadi kemahiran komunikasi hilang, orang tak kenal dia. Mungkin dari sudut lain kita nampak, wah, ibu bapa dia cakap, wah, bagusnya budak ni, dia tak keluar rumah, duduk dalam rumah, baik, contoh. Tetapi sebenarnya itu adalah satu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Sebab bila dia duduk dalam bilik seseorang, dari segi fizikal dia, badannya mungkin duduk dalam bilik tu kelas. Tapi minda dia, otak dia, ataupun carian internet dia entah sampai mana. Entah sampai Brazil, entah sampai Amerika. Sebab dia boleh tekan. Dia boleh search dia nak ke mana, cari apa. So itu lagi bahaya. Itu dah bahaya. Mereka yang kebiasaannya yang melakukan salah laku cyber ni adalah mereka yang anti-social. Maksud anti-social adalah mereka yang tidak mahu menyertai aktiviti kemasyarakatan. Dia duduk rumah je. Itu sebenarnya bahaya. So kalau kita tengok, aktiviti kemasyarakatan juga bukan hanya kita kata pergi berkebun dengan ni. No, kamu keluar petang-petang bersukan, main bola dengan kawan-kawan, juga aktiviti kemasyarakatan. Juga aktiviti kemasyarakatan. Cuma aktiviti yang lakukan adalah aktiviti riadah. Okay. Seterusnya kita juga harus ada kemahiran, iaitu pengetahuan tentang bahayanya ketagihan seks cyber. Kita kena baca, kita kena faham, kita kena tanya individu-individu yang faham, yang tahu apakah kesan sekiranya terlibat dengan ketagihan seks cyber ni. Contoh saya nak bagi tahu kat kamu kelas. Saya sebelum ni saya pernah buat satu penulisan sikit pasal game, orang yang kaki game ni. So apa dapatan saya dapati saya buat sedikit pemantauan dekat internet sahaja. Macam contoh dekat negara jiran kita, Indonesia sebagai contoh. Dekat Indonesia terpaksa dibina pusat macam pusat tahanan, macam penjara,
Tapi bukan untuk mereka yang salah laku, merompak, membunuh, mencuri, merogoh. No. Mana-mana mereka yang ketagihan game tanpa dikawal. Memang tak boleh kawal. Pusat tahanan tersebut dibina. Yang mana ibu bapa dah tak boleh nak handle anak dia, dia akan menghantar anak dia ke pusat tahanan itu. Tapi apa yang berlaku kepada anak-anak tersebut tangan dia orang duk macam ni je. Duk pegang joystick je. Okay? Ataupun kalau pegang keyboard, tangan dia duk macam ni je. Sebab apa? Dia terlalu ketagih. Dan kalau kita tengok dekat jari ni pun bengkak. Sebab duk asyik tekan keyboard joystick. Sama juga dengan mereka yang ketagihan seks cyber ini. Dalam kepala otak dia akan jadi kuning. Bila dah terlalu pekat dia punya kuning tu, dah memang tak boleh kawal lah. Sebab bila dia terlalu hari-hari menghadap benda tu, kalau dia tak tahu bahaya benda tu, dia akan menyebabkan otak dia pun dah nampak je benda yang pening sikit, terus dia fikir, oh, seks. Nampak aja apa? Seks. Nampak aja seks. Itu bahaya. So, kita kena sedarkan dia, kita kena memberi pengetahuan kepada semua bahawa bahayanya sekiranya ketagihan seks cyber ini. Okey, seterusnya adalah meluangkan masa bersama ahli keluarga dan rakan-rakan. Okey, kelas, ingat pesan saya. The best friend in the world for me lah. Kawan terbaik kawan terbaik dan pertama yang harus kita ada, yang harus kita bina hubungan yang baik adalah ibu dan ayah. Sebab apa mereka ibu dan ayah? Sebab ibu dan ayah ini adalah orang yang jaga kita since kita baby. Merangkak, menerak, berdiri, berlari jatuh. Kita berak, dia cuci. Kita napa, dia bagi makan. Malam dia jaga kita, pukul nyamuk. Belikan kita basikal, belikan kita kenderaan, berikan kita pakaian. So, dia sediakan untuk kita. So, kita harus menjadikan mereka ini sebagai kawan kita. Problem dia, bila kita tidak menjadikan ibu ayah ni sebagai kawan, dia menyebabkan kita, bosan lah mak ayahku ni, bosan tak best lah kat rumah. Itu asbab dia lah. Dan bila kita memilih kawan pula, carilah kawan-kawan yang baik. Dan bila kita dapat kawan-kawan yang baik ini, luangkanlah masa bersama dengan mereka dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, aktiviti yang enjoy, aktiviti yang fun. Seperti beriadah ke, berkelah ke, membaca buku ke, yang mana boleh memberi keseronokan. Tak kisahlah kalau kamu duduk together dengan mereka, you main kad Uno ke apa ke, tak kisah main chess ke, carom ke. Kalau kat rumah tu mak ayah boleh sediakan snooker, pool, tak apa, main kat rumah. Is the best thing, the best way. Antara kemahiran yang terbaik untuk kita elak daripada terjebak dengan seks cyber ini. Dan yang terakhir adalah beriadah. Beriadah is melakukan aktiviti sukan. Kerana apabila kita melakukan aktiviti sukan ini, maka badan kita akan menjadi segar, minda kita akan menjadi cerdas. So, dekat dalam buku teks muka surat 194 dan 194 dan 195 ini telah menggariskan kepada kita, dan saya menerangkan kepada anda semua tentang 6 kemahiran yang perlu ada dalam diri kita bagi mengelak terlibat dengan seks cyber ini. Hope kamu boleh ikut, kamu boleh faham tentang 6 kemahiran yang melibatkan seks cyber. Apa yang kamu perlu buat adalah menghasilkan satu poster. Sama ada poster tu dalam bentuk digital ataupun lukisan, yang mana kamu harus meletakkan maklumat seperti salah laku berkaitan seks cyber, kesan tingkah laku seks cyber, dan cara mengelakkan diri daripada terjebak dengan seks cyber. So, terima kasih kerana setia bersama saya lebih kurang 30 minit. Yang penting jaga diri, jaga SOP, jangan berhenti belajar, keep positif. Yang paling penting, jangan libatkan diri dengan seks cyber. Sekian, terima kasih. Bye.
everything changes.